kerjaya dia, adakah di pihak kerajaan ada suatu perancangan untuk bagi satu insentif yang terbaik pada orang yang seumpama ini? Karena kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW dia sebut wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang perempuan adalah penjaga di rumah suaminya, wahya mas'ulatun anha, dia akan dipersoal di hari akhir tentang perkara. Artinya Islam meletakkan menjadi ibu dan isteri juga kejayaan besar. Sejauh mana Kementerian Pembangunan Wanita melihat persoalan ini? Terima kasih. Okey, rantang. Ya. Sikit dah cadangan. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua. Satunya berkenaan dengan soal taska. Saya lihat hari ini sebab tu banyak di kalangan wanita-wanita yang berhenti kerja ialah masalah anak tidak ada yang mengasuh. Sebab tu saya nak mencadangkan supaya pihak kementerian antara bendanya ialah taska ni didirikan oleh pihak kerajaan. Di tempat sama ada di situ adanya sektor swasta ataupun sektor awam. Gajinya mereka ni orang yang terlatih. Yang kita perlu buka satu mungkin melalui MLKW, melalui sijil vocational ke sebagainya yang mengajar berkenaan dengan skill parenting sebagainya. Yang perlu mereka ni ada EPF, ada sebagainya. Tak perlu lagi kita bergantung dengan warga asing yang terpaksa mengasuh anak kita. Satu. Yang keduanya ialah kementerian juga kena bela lah. Banyak wanita-wanita yang terpaksa dipisahkan dengan suami soal tempat kerja. Kadang-kadang soal benda tu ada kementerian tertentu dia tidak mau menyusah. Dia kata itu awak punya hal, itu keluarga punya hal. Maka dia tak ada inisiatif untuk mendekatkan antara suami dan isteri. Yang lebih teruk lagi ada berada di Sabah dan Sarawak ataupun suami semenanjung. Akhirnya kita tengok masalah sosial muncul. Seminggu boleh, 2 minggu boleh. Mari setahun, 2 tahun, kadang-kadang banyak berlaku kes perceraian. Ya, nak letak jawatan masalah lain. Okay. Ya. Ya, Bapak Menteri, banyak lagi isu. Ya, okey. Bapak satu isu sekarang ya. ni biar saya baca jawapan. Kalau benarkan celahan 2 jam tak habis ni. Sekejap. Satu cadangan sebab tadi minta cadangan. Ya. Oh, last. And then saya nak baca segala jawapan saya. Okay. Ya. Tadi sebab tadi Menteri minta Sila. cadangan dan tadi juga disebut tentang wanita yang tidak bekerja mengubankan kerjaya di luar untuk menjadi suri rumah tangga. Jadi saya nak cadangkan di sini untuk kerajaan melaksanakan dasar ataupun manifesto Pakatan Rakyat iaitu caruman sosial wanita RM600 setahun. Sebab saya rasa ini akan memberikan satu pengiktirafan kepada wanita yang menjadi suri rumah dan juga membela kebajikan mereka. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Sebenarnya dalam jawapan saya pun ada akan menceritakan segala yang disebut tadi macam wanita yang terpaksa mengorbankan pekerjaan, lepas tu suri rumah tangga dan sebagainya. InsyaAllah ada. Saya eloklah guna ruang ini. Tapi Yang Berhormat, Sila. Datuk Yang Di-Pertua, bagilah saya untuk menjawab supaya Sila. nampak flow dia. Jadi saya hendak masuk kepada mengenai flexi hours, iaitu sesungguhnya kerajaan telah pun melaksanakan waktu bekerja berperingkat di agensi-agensi kerajaan mulai 1 Jun tahun 2007 melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2007. Ia merupakan satu sistem kerja dengan 3 waktu peringkat di mana tempoh masa waktu pejabat agensi kerajaan adalah dari 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Sewaktu tempoh rancangan Malaysia ke-10, kerajaan turut menggalakkan pelaksanaan waktu kerja anjal dan bekerja dari rumah di sektor awam serta swasta untuk mewujudkan tempat kerja yang lebih mesra keluarga. Jadi kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita dengan kerjasama Talent Corp telah membangunkan portal dinamakan Talent Wanita. Dan portal ini merupakan satu pengkalan data bagi wanita profesional yang telah meninggalkan kerjayanya kerana tuntutan keluarga dan kini berhasrat untuk kembali ke pasaran kerja. Ia berfungsi sebagai platform khas yang memaparkan peluang pekerjaan dengan elemen
pengaturan kerja fleksibel atau flexible working arrangement dan khidmat pemadanan pekerjaan. Dalam pada itu, syarikat-syarikat korporat yang mempunyai insentif dan sokongan khusus untuk membolehkan wanita kembali bekerja dijemput untuk menyertai talent wanita dan mengiklankan peluang pekerjaan di syarikat masing-masing menerusi laman talent wanita. Antara syarikat yang terlibat termasuklah General Electric, Mimos Berhad, PricewaterhouseCoopers, Hewlett Packard, IBM Malaysia Sdn Berhad dan Ernst & Young Advisory Services. Yang terkini, talent wanita telah dijenama semula kepada flexworklife.my. Portal tersebut mengandungi repository amalan terbaik aturan kerja fleksibel dan kemudahan mesra keluarga telah dilancarkan pada hari 8 Julai tahun 2013. Portal ini juga menjaringkan antara majikan dan modal insan yang berbakat bagi mengintegrasikan pekerjaan dengan kehidupan. Portal ini dijangka menyumbang ke arah usaha mengekalkan wanita dalam pasaran kerja. Selain itu, program Get Malaysian Business Online turut diperkenalkan dalam usaha membantu 50,000 orang usahawan kecil, terutamanya wanita, bagi melonjakkan perniagaan dengan meningkatkan jualan secara online. Dalam hal ini, geran sebanyak RM1,000 diberikan melalui peruntukan RM50 juta oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Oleh yang demikian, saya menyeru lebih ramai wanita untuk merebut peluang ini untuk merancakkan ekonomi negara. Inisiatif yang telah saya huraikan sebentar tadi merupakan antara faktor-faktor pendorong kepada peningkatan penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan dari 45.8% pada tahun 2006 kepada 49.5% pada tahun 2012. Bagi wanita berkahwin, jumlah penglibatan ke dalam sektor pekerjaan telah meningkat daripada 44.4% pada tahun 2006 kepada 50.2% pada tahun 2012. Izinkan saya membaca sedikit sebanyak statistik mengenai penyertaan tenaga buruh wanita dan termasuk wanita bujang, yang balu, yang bercerai dan yang berkahwin. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat daripada 45.8% pada tahun 2006 kepada 49.5% pada tahun 2012. Lepas itu, penyertaan tenaga buruh wanita bujang yang belum pernah berkahwin berkurangan sedikit daripada 47.7% pada tahun 2006 kepada 47.3% pada tahun 2012. Mungkin dia nak take a break dan sebagainya. Lepas itu, penyertaan tenaga buruh wanita yang berkahwin meningkat daripada 44.4% pada tahun 2006 kepada 50.2% pada tahun 2012. Penyertaan tenaga buruh balu meningkat daripada 39.7% pada tahun 2006 kepada 45.5% pada tahun 2012. Bermakna mereka ni masuk balik ke dalam pasaran kerja. Dan penyertaan tenaga buruh wanita yang telah bercerai berpisah tetap meningkat daripada 74% pada tahun 2006 kepada 78.1% pada tahun 2012. Jadi ini adalah penyertaan atau statistik yang ada mengenai tenaga kerja. Tadi kita telah memberi maklum bahawa selain taska, kita kena ada flexi time di dalam kita dapat menjalankan pekerjaan supaya kita ada masa menjaga keluarga atau anak-anak, dan pada masa yang sama kita juga masih di dalam buruh atau dalam pasaran buruh negara. Mengenai pendaftaran ibu tunggal dan kad diskaun skuad pengguna, saya Ya, Bukit Mertajam.
Saya nak masuk ke Ya, yang pendaftaran Muhammad ibu Menteri tak tunggal. benar Tentang kan? kerja, tentang Ya, kerja. ya. Hukum tajam. Yang Muhammad Menteri tak benarkan celahan. Tentang pasaran Berhubung kerja. soalan, saya rasa yang itu dah banyak dah. Tak, tentang pasaran kerja Sila yang penting, Muhammad Menteri. Menteri. Berhubung soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Barik Sulong, saya rasa mengenai kad diskaun dan pendaftaran ibu tunggal, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan telah mengambil tindakan untuk menawarkan kad skuad pengguna kepada golongan ibu tunggal yang berdaftar dengan Persatuan Ibu Tunggal. Pemegang kad skuad pengguna boleh menikmati diskaun istimewa ke atas produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh premis perniagaan yang menyertai program ini. Pemberian kad skuad pengguna membolehkan pengguna menerima potongan harga hingga 50% bagi pembelian barangan keperluan di 2,170 premis perniagaan di seluruh negara termasuk kedai rakyat satu Malaysia. Inisiatif ini dapat meringankan beban golongan berpendapatan rendah termasuk ibu tunggal. Hingga 8 Julai tahun 2013, seramai 13,906 orang ibu tunggal telah menerima kad skuad pengguna. Justru, mana-mana ibu tunggal yang ingin mendapatkan kad skuad pengguna bolehlah mendaftarkan diri dengan mana-mana persatuan ibu tunggal yang berdaftar. Permohonan yang lengkap dengan menggunakan format borang yang telah disediakan akan dipanjangkan oleh Persatuan Ibu Tunggal kepada Jabatan Pembangunan Wanita sebagai agensi penyelaras sebelum dikemukakan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan untuk diproses. Bagi mengumpul data ibu tunggal, Jabatan Pembangunan Wanita telah membangunkan portal My Wanita pada tahun 2012 yang mengandungi 7 modul, di mana satu daripadanya ialah modul ibu tunggal. Pada masa ini, Jabatan Pembangunan Wanita sedang melaksanakan pendaftaran ibu tunggal melalui portal ini di mana ibu tunggal boleh mendaftarkan diri secara online atau dalam talian melalui laman web www.mywanita.gov.my. Kini terdapat data 70,552 orang ibu tunggal dalam portal My Wanita. Datuk Yang Dipertua, mengenai undang-undang gangguan seksual terhadap wanita. Berhubung isu perundangan dan gangguan seksual terhadap wanita yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat daripada Pasir Gudang, Kementerian Sumber Manusia telah meminda Akta Kerja 1955/Akta 265 bagi memasukkan satu bahagian khusus iaitu bahagian 15A yang mengandungi definisi dan peruntukan bagi menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. Ini termasuk arahan untuk mengemukakan laporan berkenaan kes-kes gangguan seksual kepada Ketua Pengarah Tenaga Kerja. Pindaan ini memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Tenaga Kerja untuk mengarahkan majikan menubuhkan mekanisme dalaman di tempat kerja bagi menangani gejala gangguan seksual. Peruntukan baru ini juga membolehkan Ketua Pengarah Tenaga Kerja menyiasat kes-kes berhubung gangguan seksual ke atas majikan syarikat pemilik tunggal atau sole proprietor. Peruntukan ini tidak terhad kepada pekerja-pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 tetapi turut melindungi semua pekerja tanpa mengira had upah mereka. Selain itu, terdapat seksyen di bawah Kanun Keseksaan Akta 574 yang boleh diguna pakai bagi menangani gangguan seksual iaitu Seksyen 354, Seksyen 355, Seksyen 377D dan Seksyen 509. Seksyen ini boleh dikaitkan secara langsung dengan kes gangguan seksual. Di samping itu, seksyen ini lebih bersifat punitif atau berbentuk hukuman.
beban pembuktian dalam kes-kes yang dirujuk di bawah kanun keseksaan perlulah dibuktikan melampaui keraguan munasabah, beyond reasonable doubt. Mengenai garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam. Bagi sektor awam pula, selain penguatkuasaan Peraturan 4A, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 mengenai larangan melakukan gangguan seksual, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam pada tahun 2005. Secara ringkas, garis panduan ini menggunakan pendekatan mendidik sebagai satu cara pencegahan daripada berlakunya situasi gangguan seksual. Antara program yang disenaraikan dalam garis panduan ini ialah siri ceramah, program penerapan nilai-nilai murni dan juga pameran. Datuk Yang di-Pertua, mengenai gender responsive budgeting yang dibangkitkan Menteri, oleh Yang Berhormat gangguan daripada seksual. Ampang. Gangguan seksual. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan gangguan seksual ni, saya dengar adalah pembaharuan di situ berkenaan dengan kuasa ya untuk menyelidik. Akan tetapi dia tetap masih garis panduan. Yang Berhormat Menteri, dia tetap masih garis panduan. Ini saya rasa akan timbul masalah lagi. Kerana walaupun kita ada proses mendidik, ramai juga lelaki dan juga wanita yang tak faham apabila ada gangguan seksual. Saya bagi satu contoh. Saya harap Yang Berhormat Menteri lihat ini secara serius dan saya juga nak tahu apa pandangan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan kes ini ya. Saya ada satu kes yang berlaku di parlimen ini sendiri tapi bukan dalam dewan tapi di luar dewan, di mana adalah salah seorang pegawai mengatakan kepada salah seorang daripada ahli parlimen, ahli Yang Berhormat wanita, berkenaan dengan dia tidak bermaksud untuk menghina, kata dia ya. Tapi dia kata begini ya, saya minta maaf, saya terpaksa quote dia. Dia kata Yang Berhormat tak dapat jawatan exco sebab Yang Berhormat tak tunjuk, minta maaf saya sebut, saya terpaksa quote, sebab Yang Berhormat tak tunjuk seluar dalam. Dia kata kalau Yang Berhormat tunjuk, Yang Berhormat dapat jawatan exco. Ini kata-kata seorang pegawai lelaki kepada seorang ahli parlimen wanita ya di luar dewan berkenaan dengan kedudukan ahli parlimen wanita ni yang tak dinaikkan, tak dapat jawatan exco, dan dia kata begitu. Dan Yang Berhormat Menteri dia berkata, dia bercakap berkenaan dengan kedudukan exco di negeri lah. Tapi point dia Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat dan Yang Berhormat Menteri, point dia ialah apabila seorang lelaki berkata kepada wanita begitu, pada saya itu gangguan seksual. Dan saya cakap kepada lelaki tersebut, saya kata minta maaf, wanita ni ibu. Saya kata depan saya ya. Depan saya kata minta maaf, wanita ini ibu. Maka bila bercakap depan wanita, hormat. Ya, tapi pada saya itu adalah sebahagian daripada gangguan. Dan tidak ramai lelaki memahami. Dia kata saya tidak berniat untuk menghina, dia kata. Saya tidak berniat begitu, tapi kalau cakap dengan wanita bukan begitu. Ya, saya ni yang saya risau apabila kita hanya ada garis panduan. Kita tidak ada undang-undang, ya. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya minta sangat penjelasan bagaimana kita boleh perkuatkan lagi ya kesedaran, satu, awareness, mendidik, dan kesedaran supaya kaum lelaki benar-benar ya memahami apa dia sebenarnya, where do you draw the line ya, dengan izin with regards to menghina wanita dan kata-kata begitu kepada wanita. Terima kasih. Menteri, Ya. Pasir Ladi Gudang Bakri, bangun yang belakang sekali. Kawan lama. Yang amat saya terpandang Pasir Gudang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker dan Yang Berhormat Menteri.
Saya nak tanya Menteri sedikit lah. Ni soalnya sekarang seperti yang saya katakan yang lepas, soal burden of proof. Bila saya sebelum ini adalah pengurus sumber manusia, jadi saya biasa mengendali kes-kes seksual ni, sexual harassment. Burden of proof kepada wanita ni amat susah. Satu, macam saya katakan, mereka malu. Kita minta juga burden of proof that he is not guilty dengan izin kepada pihak yang dituduh. Kerana wanita nak bukti macam mana. Kadang bila kita nak bukti, benda dah berlaku. Kadang-kadang dalam ruangan yang sempit, tempat kerja saya tu sebagai contoh, ruangan yang sempit, benda ni memang benar-benar berlaku. Dan akhirnya bila saya buat mengikut prosedur garis panduan yang ditetapkan, akhirnya perempuan ni malu, dia sendiri berhenti kerja. Bukan kerana dia diberhentikan, tidak. Tapi dia berhenti kerja kerana malu. Kerana dia yang membuktikan bahawa dia ganggu oleh si lelaki ni. Tapi lelaki ni tak kuat nak membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Jadi itu saya minta tolong itulah, Yang Hormat Menteri. Okay. Terima kasih Menteri dan Speaker kasih peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya satu soalan kepada Menteri. Apakah kementerian ada menyediakan bantuan sama ada khidmat kausulin, bantuan guaman atau bantuan kewangan kepada keluarga Sungai Petani, Cik Ingat atau kepada keluarga mangsa Logo dan Buno atau sesama yang mungkin mengalami kesan psikologi. Sekian, terima kasih. Jauh dah pergi dia. Datuk Yang Di-Pertua, boleh ke saya menjelaskan sikit? Datuk Yang Di-Pertua, tadi saya dengar rakan-rakan kita daripada Pakatan Rakyat seolah-olah berjuang mati-matian untuk wanita bekerja, peluang naik pangkat dan juga berkenaan dengan gangguan seksual. Kalau saya tak silap, Nik Aziz pernah kata bahawa wanita yang cantik-cantik sepatutnya jangan kerja. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat Menteri? Masing-masing senyum. Masing-masing Semua tak senyum cantik tu, belaka. faham-faham lah ya. Jadi saya terima kasih kepada Kuantan, sampai juga Pasir Godang dan Teberau, dan termasuk juga daripada Bakri. Tapi elok saya masuk kepada yang dikatakan tadi hanya garis panduan. Jadi walaupun dikatakan tadi hanya garis panduan, tetapi kita juga menggunakan kanun keseksaan yang boleh diguna pakai untuk menangani gangguan seksual ini. Seperti saya katakan tadi di bawah Seksyen 354 yang berkaitan dengan kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan. Seksyen 355 yang berkaitan dengan kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak menjatuhkan kehormatan seseorang kecuali atas sebab-sebab provokasi. Dan 3, Seksyen 377D yang berkaitan dengan kesalahan melanggar kesopanan sama ada di tempat awam atau persendirian. Dan keempat, Seksyen 509 yang berkaitan dengan kesalahan yang bermaksud untuk mengaibkan kehormatan seseorang sama ada dengan perkataan atau isyarat. Jadi tadi Yang Berhormat daripada Kuantan, perkara macam inilah Yang Berhormat. Kita tunjuklah satu contoh. Kita bawa, kita heretkan dia. Kita bawa ini ada gangguan seksual untuk menjadi satu kes, ya. Untuk satu kes kita bawa ini Yang Berhormat. Kadang-kadang kita memang memikir banyak seperti dikatakan oleh Pasir Godang. Kita sebab dia burden of proof. Jadi bila burden of proof ni selalunya dia menunjuk kepada wanita, tapi kita persis dan ini sebenarnya banyak kes-kes yang telah berlaku di mana
memang banyak yang telah didapati, tapi memang masa tu makan masa sedikit sebab seperti biasalah. Okey, sikit Menteri sikit mengenai ini. Tadi yang sebut pasal Ini responsif tak? Belum. No, belum. Sebelum tu ya. Cuma tadi Menteri, terima kasih Datuk Speaker, Menteri sebut tentang Undang-Undang Sexual Harassment Act dan tadi juga menceritakan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam ekonomi negara. Tapi dalam kes ini ibu mengandung dalam kes Nur Fadilah, seorang guru yang mengandung waktu memohon kerja, lepas tu dihentikan perjawatan beliau kerana beliau mengandung. Jadi dalam ucapan saya minta kementerian untuk buat satu dasar polisi agar ini tidak diskriminasi kepada wanita yang mengandung waktu memohon pekerjaan di semua sektor. Jadi ini harus dilihatkan kerana wanita muda perlu mengandung, ya. Jadi kalau mereka diskriminasi, bagaimana mereka nak bekerja? Dan bagaimana kita nak mencapai tahap 50% itu dan bagaimana nak capai 30% juga pengguna dasar. Jadi ini harus diteliti dan buat satu penggubalan dasar. Yang Berhormat, sebab tu Yang Berhormat, kita memang di dalam proses untuk menambah baikkan apa-apa yang dirasakan bahawa ianya telah menjejas khasnya keselamatan dan juga kehormatan khasnya kepada wanita, bukan sahaja wanita tetapi keluarga dan juga masyarakat. Dan mengenai kes yang disebut oleh Bakri, memang kami di Kementerian Wanita memang kami begitu prihatin dan kami mengambil berat dari segi berbagai kes-kes keganasan terhadap wanita termasuk rogol, dan telah juga membuat saranan-saranan kepada kerajaan untuk meminda undang-undang berkaitan bagi kesejahteraan dan juga kebajikan masyarakat khususnya wanita, bermakna memang ini adalah dalam proses kami. Dan saya ingin memberi peringatan kepada semua wanita supaya menjaga keselamatan diri masing-masing dan juga kepada golongan lelaki supaya memberi penghormatan yang sewajarnya kepada golongan wanita. Dalam hal ini, kementerian telah melaksanakan program pencegahan dan juga kesedaran seperti program Wanita Anti Jenayah, di mana temanya adalah respek wanita. Kita fokuskan kepada gangguan seksual dan juga rogol, dan di mana sehingga kini 4,203 orang peserta yang terdiri daripada 1,249 orang lelaki dan 2,954 orang wanita telah mengikuti program pada tahun ini, dan saya sangat berharap bahawa seminar seperti ini akan terus memberi kesedaran. Sekarang ni Yang Berhormat, kita terpaksa kesedaran supaya sentiasa kaum lelaki menyayangi, menghormati dan menghargai kaum wanita. Jadi janganlah diseksa, janganlah buat cerita-cerita rogol. Jadi hormatilah wanita-wanita. Jadi kepada pelaku-pelaku kesalahan rogol, saya ingin memberi amaran. Ini bagi yang sudah dan yang akan. Kementerian akan melakukan apa saja yang terdaya untuk memastikan mangsa mendapat keadilan. So itu untuk Bakri, Bakri saya. Jadi balik kepada ni. Saya rasa saya mohonlah sebab saya ada signal. Ya. Ada signal dah lebih 1 jam dah Yang Berhormat. Pak Menteri, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkaitan dengan masalah keganasan wanita. Dan kita lihat sekarang ni peningkatan keganasan wanita lebih daripada 3,000 kes setahun. Ni purata meningkat. Jadi kita lihat hari ini di antara permasalahan yang ada pada hari ini, mungkin saya minta kerjasama dengan pihak kementerian supaya kita menguatkuasakan etika, terutama etika berpakaian. Yang kita lihat ini juga di antara salah satu punca membawa kepada gangguan seksual. Contohnya berpakaian tidak sopan di tempat awam. Kita lihat hari ini satu fenomena baru. Mungkin ini adalah gara-gara kerana pemimpin BN bawa artis daripada Korea. Jadi ramai gadis-gadis hari ini suka berpakaian seluar pendek. Maaf. Sebentar. Ya. Berbetul rata panjang. Tak boleh pada peringkat ni tak boleh mencela Yang Berhormat. Dia tengah mencela tu. Yang Berhormat. Yang ini saya peluang cakap dulu.
Ya. Sebab budaya berpakaian seluar pendek di kalangan gadis-gadis ini sangat tidak sopan. Begitu juga pakaian pramugari contoh. Walaupun dengan skirt yang sangat pendek, dengan kebelah, patutnya pihak kementerian memberi perhatian dalam isu-isu seperti ini supaya tidak berlaku kes. Walaupun tidak dinafikan ada kes bagaimana disebut pengerang yang berpakaian menutup aurat pun ada yang dirogol. Tetapi yang kita tidak punca-punca di antaranya punca pergaulan bebas, berpakaian terhadap aurat. Ini supaya hendaklah dilaksanakan supaya pihak kementerian, supaya orang yang bukan Islam berpakaian sopan, orang Islam berpakaian yang mengikut tata cara Islam. Apa pandangan yang berhormat? Ditambah sikit tak? Pasal hormat wanita tadi tu. Jadi saya cuma nak berikan sedikit cadangan. Program hormat wanita tu yang disebutkan oleh Menteri tadi adalah untuk kesedaran dan sebagainya. Tapi Menteri sedar tak? Kita perlu menangani isu ni dari peringkat awal. Di peringkat prasekolah, primary school, secondary school, dalam mata pelajaran silibus bagaimana membudayakan falsafah hormat wanita itu dalam negara kita, di kalangan rakyat kita. Ini penting. Kalau ini dimulakan daripada awal, maka ianya akan dapat menangani masalah-masalah sosial yang kita ada sekarang, dan ianya bermula dari satu silibus pendidikan yang mana mula daripada taska kepada sekolah rendah, menengah, remaja, satu silibus yang holistik, bagaimana kita membudayakan falsafah itu sendiri. Orang perempuan itu sebagai ibu, isteri, anak, kakak, nenek dan apa harus dihormati. Ya. Segambut nak masuk. Batu kawan. Tak, saya terpandang segamut. Batu kawan Tuan Speaker. Segambut dulu yang Mat. Ya, tak apa ya. Terima kasih. Ya, saya tertarik kepada seruan Menteri kata lelaki mesti mahu hormat wanita. Jadi saya nak tanya apa respon kerajaan kepada ini London Mayor, dia kata wanita daripada Malaysia pergi UK belajar hanya semata-mata untuk mencari suami. Apa respon kerajaan kepada ini London Mayor? Ya, Batu Kawan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih YB Menteri. Saya ingin membangkitkan dua isu. Satu, skim-skim yang sedia ada atau yang dalam proses untuk implementasi oleh kerajaan bagi kaum wanita yang akan memberdayakan kaum wanita secara asasnya untuk kaum-kaum wanita atau isteri yang kira bernasib baik. Saya ingin membangkitkan isu andai kata si suami itu pengedah dada atau ditahan polis, masuk lock up, masuk penjara, bagaimana pula dengan kaum wanita atau isteri yang terpaksa menanggung beban keluarga mereka, anak-anak yang telah terdedah kepada ancaman dada, kemungkinan besar isteri dan keluarga juga menjadi penagih dada. So apa inisiatif kerajaan dan selaku YB Menteri Wanita untuk membantu isteri-isteri dari golongan seperti ini, dan juga dalam isu kesihatan wanita, kebanyakan wanita atau isteri dari keluarga di mana suaminya seorang penagih dada is open dengan izin to sexually transmitted disease which affects a lot of women dengan izin. Jadi apa pandangan atau inisiatif dari pihak kerajaan? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah memberi. Ini adalah tambahan-tambahan Yang Berhormat yang tidak disentuh di dalam perbahasan. Jadi biarlah saya telah tulis, tapi biarlah saya menyentuh yang telah ditulis atau telah disebutkan di dalam, termasuk yang London lah. Okey, mengenai gender responsive budgeting. Maaf, minta jawapan bertulis bagi soalan saya, boleh? InsyaAllah. Terima kasih. Okey, mengenai gender responsive budgeting daripada Ampang, dan saya kalau dapat yang dipertua, saya nak meneruskan jawapan saya. Merujuk kepada isu gender responsive budgeting, sememangnya pelaksanaan dasar bajet negara sentiasa mengambil kira elemen gender. Walau bagaimanapun, pemahaman terhadap isu-isu dan analisis gender perlu dikukuhkan dan diperbaiki selari dengan arus perubahan.
Sebagai contoh, pada 16 Oktober tahun 2008, Ketua Setiausaha Negara telah mengeluarkan arahan mengenai pengaplikasian data mengikut pecahan jantina dalam pengubalan dasar dan pelan tindakan serta perancangan program kerajaan. Arahan ini telah meminta semua kementerian dan juga agensi untuk menyedia dan mengumpul data mengikut pecahan jantina bagi membolehkan perspektif gender diketengahkan dalam pengubalan dasar dan pelan tindakan serta perancangan program dan intervensi yang lebih berkesan di peringkat kementerian dan juga agensi. Selain itu, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan arahan yang menjurus kepada perkara yang sama dengan memberikan fokus kepada penyediaan bajet semenjak tahun 2004. Arahan ini terkandung dalam beberapa dokumen iaitu yang terbaru ialah Perkeliling Perbendaharaan Bilangan 2 tahun 2011 mengenai garis panduan bagi penyediaan cadangan anggaran perbelanjaan tahun 2012 dan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada 14 Januari tahun 2011. Datuk Yang Dipertua, tadi saya nak masuk sekali lagi mengenai program Respect Wanita. Kita menjalankan program Respect Wanita untuk kita meningkatkan kesedaran umum serta menerapkan rasa hormat dan sayang kepada wanita melalui seminar wanita anti jenayah dan juga seminar literasi undang-undang. Terima kasih cadangan daripada Ampang yang mengatakan bukan sahaja kita buat di peringkat orang dewasa, tetapi mungkin kita mengadakan silabus juga di peringkat serendahnya sehingga tadika dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat. Pengisian program berkenaan meliputi pelbagai topik seperti berikut. Senario jenayah terhadap wanita, kes-kes jenayah komersial melibatkan mangsa wanita, keldai dadah, amanita dan juga kesaksamaan gender. Program ini melibatkan peserta-peserta yang terdiri daripada semua lapisan masyarakat termasuk ibu tunggal, kaum lelaki, golongan belia, pelajar di institusi pengajian tinggi, pertubuhan bukan kerajaan dan juga masyarakat setempat. Yang Berhormat daripada Ampang juga membawa isu gadis penan yang dirogol. Bagi menjelaskan isu gadis penan yang dirogol, secara umumnya laporan yang telah dikeluarkan oleh Kumpulan Sokongan Penan pada tahun 2010 berkisar kepada usul atau cadangan jawatankuasa bertindak peringkat kebangsaan bagi menyiasat dakwaan penderaan seksual terhadap wanita kaum penan di Sarawak melalui laporan yang dikeluarkan pada tahun 2009. Susulan daripada itu, Baling bangun yang ni tajuk yang sama Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Mas Speaker. Saya nak tanya berkaitan dengan jenayah kes wanita kaldai, dadah dan kredikat ni. Adakah kerajaan boleh sediakan sebarang peruntukan atau cari kaedah yang bersesuaian untuk membawa mereka ni pulang? Saya ada pengalaman membawa kaldai dadah daripada Peru, 4 orang daripada Peru, dan saya pernah bawa balik seramai 7 orang daripada Vietnam berkaitan dengan jadi kaldai credit card, skim pemalsuan credit card. Jadi kalau kita tengok statistik, masih ramai lagi wanita-wanita yang dianiaya, khususnya mereka-mereka ni yang OKU. Ya, banyak mereka dapat surat jemputan mengatakan ada pelancongan jalanan percuma dan sebagainya. Akhirnya dalam beg mereka didapati dadah. Dadah ni bukan bentuk yang serbuk. Kadang-kadang kita pun tak tahu dadah ni. Kadang-kadang dadah ni hanya selai kertas, ya, selai kertas, ataupun dia kata tolong hantarkan kain untuk anak saya nak kahwin di luar negara. Rupanya kain itu telah diselup dengan dadah, jenis dadah ni, dan akhirnya mereka menjadi mangsa. Jadi saya nak minta penjelasan daripada kementerian, ada tak peruntukan atau ada tak kajian di bawah Kementerian Datuk Menteri yang baru ni untuk kita tengok cari kaedah yang bersesuaian macam mana kita nak selamatkan wanita-wanita yang teraniaya ni. Terima kasih. Yang Berhormat, insyaAllah Yang Berhormat yang ni saya catat dan kita akan berbincang mengenai perkara ini sebab dia melibatkan juga kementerian lain. Jadi mengenai yang penan ni tadi, pelbagai program
seperti program gangguan seksual dan keganasan, program pembangunan minda serta program memperkasakan gadis dan wanita kawasan pedalaman terhadap wanita telah diadakan untuk kita memberi manfaat kepada ibu bapa dan juga pelajar masyarakat Penan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan seperti Sarawak Women for Women Society bagi membela nasib dan menghalang dari perkara yang tidak diingini berulang. Program ini telah disertai oleh seramai 2,265 orang peserta dari kaum Penan di Baramiri. Sebagai tambahan, pada tahun ini, Kementerian akan melaksanakan program Wanita Anti Jenayah yang memberi fokus kepada isu-isu gangguan seksual, rogol, cabul, sumbang mahram, pemerdagangan orang, keldai dadah dan keganasan rumah tangga. Program ini dijangka melibatkan 300 orang wanita dan gadis Penan pada bulan Oktober tahun 2013. Jadi selain itu, tindakan penyiasatan telah dijalankan serta kertas siasatan dibuka oleh pihak polis susulan aduan kes rogol. Namun, aspek kekurangan bukti menyukarkan pihak berkuasa untuk membawa mereka yang didakwa melakukan jenayah ke muka pengadilan. Walau bagaimanapun, pihak polis meneruskan usaha pemantauan bagi mengelakkan kes yang sama berulang. Ya, Yang Berhormat, saya rasa perogol dan penjenayah dengan gadis Penan ni. Jadi maksudnya kes ini sudah ditutup ke? Tidak, masih ni. Saya kata penjenayah dan perogol tu sudah kita kenal pasti, tapi masih belum ada tindakan terhadap mereka. Diteruskan, Yang Berhormat. So lama dah, berapa tahun dah. Tak tangkap-tangkap sampai dah berapa kali rogol-rogol dah. Yang Berhormat, tadi dah beberapa orang mengatakan kan ni macam-macam lah kes ni, tapi insya-Allah ia masih berterusan, Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua, mengenai keusahawanan wanita yang dibawa oleh Ahli Yang Berhormat daripada Kota Semarahan, jadi kita akan memperbanyakkan program keusahawanan di mana kita akan menyediakan latihan asas dalam bidang kemahiran kepada wanita berpendapatan rendah menerusi program inkubator kemahiran ibu tunggal dan bermula dari tahun 2008 hingga tahun 2012, seramai 2,949 orang ibu tunggal di seluruh negara telah menyertai program IKID. Selain itu, Kementerian menggalakkan penyertaan wanita dalam bidang perniagaan dan keusahawanan dalam tempoh pembangunan rancangan Malaysia ke-10. Di bawah bidang keberhasilan utama negara meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah, Kementerian bekerjasama dengan Amanah Ikhtiar Malaysia sebagai agensi pelaksana untuk melatih dan membangunkan usahawan wanita. Dari bulan Januari tahun 2010 hingga 31 Disember tahun 2012, Kementerian telah berjaya melahirkan 4,300 orang usahawan wanita. Dan pencapaian ini melepasi sasaran awal sebanyak 4,000 orang usahawan wanita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mengumumkan semasa ucapan bajet tahun 2013 pada 28 September tahun 2012 yang lalu memperuntukkan sebanyak 400 juta ringgit bagi program Satu Azam bagi tahun 2013. Program ini adalah untuk memperkasakan isi rumah berpendapatan rendah melalui inisiatif perusahaan kecil dan mikro. Sukacita saya menyatakan di sini bahawa semenjak tahun 2010, program Satu Azam telah mencatatkan penyertaan sejumlah 106,967 orang di seluruh negara hingga 31 Disember tahun 2012. Dan daripada jumlah tersebut, 70,224 orang peserta atau 65.65% adalah wanita. Datuk Yang di-Pertua, mengenai mengukuhkan institusi kekeluargaan. Kementerian telah mengubal dasar keluarga negara serta pelan tindakan keluarga negara bagi memastikan dasar dan strategi perancangan pembangunan sosioekonomi di semua peringkat mengambil kira perspektif keluarga serta menjurus ke arah membina keluarga yang sejahtera. Dasar keluarga negara dan pelan tindakan keluarga negara yang dilancarkan pada tahun 2011
bermatlamat untuk membangunkan keluarga yang sejahtera, sihat dan berdaya tahan untuk memastikan kestabilan sosial. Pelaksanaan pelan tindakan dasar keluarga negara berpandukan kepada 3 strategi utama seperti berikut, iaitu meningkatkan komitmen dan penglibatan pelbagai pihak untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosioekonomi, memastikan undang-undang, dasar, prosedur serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan mengutamakan perspektif keluarga, dan ketiga, menyedia dan memastikan program perkhidmatan dan kemudahan mesra keluarga mudah diakses atau dicapai. Selain itu, di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan, dasar keluarga negara menjadi asas kepada pelaksanaan gerakan Satu Malaysia Family First yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bulan Keluarga Kebangsaan Satu Malaysia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 3 November tahun 2012 di Pekan Pahang. Bagi mendapat komitmen semua pihak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa syarikat-syarikat swasta yang menganjurkan Hari Keluarga untuk pekerja layak diberikan pelapasan cukai 100% bagi menjalankan aktiviti tersebut. Kajian yang dijalankan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara pada tahun 2011 mendapati tahap kesejahteraan keluarga di Malaysia ialah 7.55 daripada skala 10. Berdasarkan kepada kajian tersebut, domain bagi hubungan kekeluargaan masih perlu dipertingkatkan bagi memastikan tahap kesejahteraan keluarga terus meningkat. Ya, Bukit Mertajam bangun nak bagi. Sekejap, saya nak sampai ke bapa ni pula. Kahwinan kanak-kanak. Kahwinan. Sebab bila tidak ada dalam ucapan, dalam perbahasan, dia mengganggu sikit sebanyak the flow Tak, ni. ni tentang keluarga, perkahwinan. Tak apa, Yang nanti yang Bukit bermakna Mertajam. Ya. Duduklah yang mana. Bagi menggalakkan bapa mengikut program-program kekeluargaan, jadi sebagai ketua keluarga, mesti mempunyai peranan yang besar dalam membangunkan dan melahirkan generasi yang maju dan berintegriti. Lebih-lebih lagi, Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia pada tahun 2010 mendapati 86.1% keluarga masih diketuai oleh lelaki. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan golongan bapa berperanan dalam memperkasakan keluarga, Kementerian melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga telah membangunkan beberapa modul kekeluargaan bagi memberi ilmu kepada golongan bapa selain kepada ibu. Modul-modul tersebut telah digunakan dalam kursus Smart Start, ilmu keluarga at LPPKN, Parenting at Work dan Smart Belanja at LPPKN. LPPKN turut memberi perkhidmatan kaunseling keluarga di 15 buah pusat keluarga di seluruh negara untuk membantu ahli-ahli sesuatu keluarga termasuk golongan bapa. Perkhidmatan ini dikendalikan oleh 17 orang kaunselor tetap dan 62 orang kaunselor panel. Datuk Yang Dipertua, ini kita masuk kepada spesifik ya, iaitu cadangan penyediaan jururawat atau doktor di Taska yang dibawa oleh Ahli Yang Berhormat Kota Raja. Suka saya maklumkan di sini bahawa berdasarkan kepada peruntukan undang-undang, semua pengasuh Taska diwajibkan hadir dan lulus kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata. Kursus tersebut turut memuatkan pembelajaran berkaitan pertolongan cemas dan pencegahan kemalangan bagi memastikan keselamatan kanak-kanak yang berada di dalam Taska. Oleh demikian, semua pengusaha Taska mampu memberikan pertolongan awal melalui first aid sebelum kanak-kanak tersebut dirujuk dengan segera kepada pegawai perubatan untuk mendapatkan rawatan segera jika terdapat situasi kecemasan. Mengenai mengkaji semula kadar bantuan, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat mengambil perhatian terhadap kos sara hidup yang semakin meningkat. Bagi memastikan kadar skim bantuan yang disediakan sentiasa relevan dengan keadaan semasa,
kerajaan bersetuju supaya pendapatan garis kemiskinan tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri digunakan untuk menggantikan PGK tahun 2007. Kriteria ini mula berkuat kuasa pada 21 Februari tahun 2012 dan ini bermakna PGK di Semenanjung Malaysia telah meningkat daripada RM720 kepada RM760, RM830 kepada RM910 bagi Sarawak dan RM960 kepada RM1050 bagi Sabah. Selain itu, izinkan saya menyatakan penyelarasan semula kadar bantuan kebajikan dan pengenalan skim bantuan baru semenjak tahun 2008 hingga kini adalah seperti berikut. Kadar bantuan orang tua telah dinaikkan daripada RM200 sebulan kepada RM300 sebulan. Insentif kepada golongan OKU melalui skim allowance pekerja cacat telah dinaikkan kadarnya daripada RM200 sebulan kepada RM300 sebulan. Pada masa yang sama, syarat pertimbangan kelayakan siling pendapatan OKU yang bekerja juga telah dinaikkan daripada RM750 kepada RM1,200 ke bawah. Dengan kenaikan ini, lebih ramai OKU yang bekerja layak untuk menikmati allowance pekerja cacat. Dan kita telah memperkenalkan skim bantuan baru iaitu bantuan penjagaan pesakit kronik terlantar dan OKU terlantar dengan kadar RM300 sebulan seorang bagi mengurangkan bebanan kepada penjaga yang menjaga mereka. Mulai Januari tahun 2009, skim bantuan OKU tidak berupaya bekerja telah diluluskan sebanyak RM150 dan ia diberi kepada golongan OKU yang berusia antara 18 hingga 59 tahun dan tidak mampu bekerja. Mulai tahun 2010, kelayakan pemberian EPC telah diperluaskan kepada OKU yang menerima pencen ilat. Mulai tahun 2011, Yang Berhormat Menteri, pemberian bantuan berkenaan dengan jumlah sikit je OKU tadi. Yang Berhormat, saya habis Yang Berhormat sebab itu telah kita buat tindakan. Ya, kalau boleh naik. InsyaAllah. Ya. Pemberian bantuan ini Yang Berhormat kita sentiasa buat. Kita melihat kadar-kadar yang bersesuaian. Menteri. Pemberian bantuan Menteri. turut diperluaskan kepada ini masih apa? Perkahwinan Child kanak-kanak. bride Perkahwinan. Sekejap, child bride sebab tak masuk dalam ni sekejap Yang Berhormat Akan ada ke? Program Kebajikan Rakyat Satu Malaysia Karisma, kadar bantuan bergantung kepada skim-skim yang layak. Sebelum beralih ini, Selain daripada Farid JKM. Sulong. saya masih lagi dekat ni peruntukan Yang Berhormat, saya habis sikit. JKM. Ya, JKM masih. Yang karisma pula macam dah tukar topik karisma pula. Karisma ni adalah program kebajikan rakyat satu Malaysia, dia sama jugalah. Kadar bantuan bergantung kepada skim yang layak. Yang Berhormat, selain pada itu, bagi memastikan peruntukan untuk bantuan kebajikan disediakan secukupnya, Kementerian melaksanakan kajian semula perbelanjaan setiap setengah tahun. Ini saya harap telah menjawab kerisauan ya. Setiap setengah tahun bagi menyelaras keperluan yang terlibat. Sebarang keperluan peruntukan tambahan akan dikemukakan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dengan segera. Yang Amat panjang lagi Amat? Panjang lagi ke? Datuk Speaker rasa dia bagi peluang dapat sulung tu. Tak. Sebab sekarang ini kementerian ni dah